Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Nazir dah keluar dah? Dah keluar je. Mira, internet okey tak? Syafiqah, internet okey? Cikgu punya internet okey nampaknya. Okey je kan? Itulah takut lambat. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita buat ya. So, kita nak sambung bahagian namanya adalah pelembapan. Okey, dan satu lagi resonance. Ada dua ni. Ini kita belajar pelembapan satu. Satu lagi namanya adalah resonance, damping. Okey, so dekat sini kalau kita nampak, okey, ini dia punya bandul dia. Okey. So pelembapan ni maksudnya kalau kita biarkan bandul ni lepas, nanti lama-lama dia akan menjadi perlahan. Okey, begitu juga spring ni kalau kita lepaskan dia naik turun, lama-lama jadi perlahan. Itu namanya pelembapan. Okey, kenapakah berlakunya pelembapan? Yang pertama dia mana poin yang penting? Yang pertama dia kehilangan tenaga ya. Ingat tenaga, ingat amplitude. Ingat tenaga, ingat amplitude. Jadi amplitudenya menjadi rendah, tenaganya pun akan hilang. So, kenapa dia hilang? Kerana ada satu daya luar ya. Daya luar ni biasanya disebabkan oleh geseran dengan udara. Ada tak geseran udara? Oh, tak ada, tak jumpa sini tak jumpa, tak ada pula tak apalah, nanti kita tengok lah ya. Dia berkurangan sebab dia bergeser dengan udara. Katakanlah kalau kita pergi ke sebuah planet dan katakanlah planet tersebut dia tak ada udara, dia dekat vacuum. Kalau kita gerakkan pendulum tu, so pendulum tu akan bergerak sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab tenaga tak boleh dimusnahkan. Jadi tenaga yang kita beri tu dia akan berayun sampai bila-bila. Dekat bumi ni dia akan berhenti sebab apa? Sebab bila dia bergeser dengan udara, tenaga kinetik tu dah dipindahkan menjadi heat, menjadi haba lah, dia bergeser dengan udara. So end up dia akan berhenti sebab tenaganya dah ditransfer ke bentuk baru. Okey, formulanya jarang guna, so cikgu tak nak explain lah. And then faktor-faktor dia, faktor-faktor mempengaruhi bandul ni panjang tali. Okey, panjang tali. Pecutan graviti ni samalah. Manakala untuk spring pula, yang mempengaruhi dia adalah dia punya beban, jisim dia. Okey, kita ada hubungan relationship di sini, iaitu kita ada frekuensi. Nanti tengok frekuensi tu macam mana dekat bawah ya. So kat sini dia note ni. Kata jisim bandul tidak mempengaruhi frekuensi dan tempoh. Ingat, frekuensi sama dengan 1 per tempoh. Dalam kes ni, frekuensi ni tidak dipengaruhi oleh jisim. Jisim tu besar, berat ke tak dipengaruhi. Frekuensi dipengaruhi oleh tempoh gelombang. Tempoh gelombang je. Okey. So tanpa mengerasa masa, kita buatlah dulu kot. Pelembapan. Ada sini pelembapan. Okey. Sini ada lah guys, sini ada. Kehilangan tenaga ya dalam bentuk haba. Sebab dia bergeser dengan udara. Lepas tu dia akan menjadi perlahan-perlahan lah sehingga dia berhenti sebab dia bergeser dengan udara. Jadi dia perlahan tu namanya pelembapan. Okey. Okey, ini adalah graf bentuk pelembapan dia. Jadi kalau keluar graf macam ni, ini adalah graf pelembapan. Maksudnya dia perlahan-perlahan sehinggalah dia berhenti. Pelembapan ni popular untuk paper 1. Okey. Lagi apa lagi nak beritahu Okey, ni tak ada pesan kot. Okey, ni resonance pula. Okey, resonance dengan pelembapan tu dia berbeza. Contohnya, alamak, cikgu lupa nak ambil video guys. Tak apalah, lupalah. Kalau penyanyi
penyanyi Sepanyol tu nama apa? Lupa dah juga. Penyanyi yang suara kuat tu. Soprano apa nama? Soprano namanya. Lupa lah pula juga. Tak apalah ya. Kita ada satu gelas. Katalah gelas ni gelas kaca. Gelas kaca kan. Okey. Kalau kita boleh mengeluarkan suara kita yang kuat. Ni katakanlah kita menyanyi ni. Suara kita yang kuat. Bukan kuat. Frekuensi yang tinggi. So, frekuensi kita ni. Kita punya frekuensi. Sama dengan frekuensi gelas. Kalau sama dengan frekuensi gelas. Kita menjerit. Maka gelas ni akan vibrate. Akan bergetar. Dia akan bergetar sehingga maksimum. Maksudnya dia akan pecah. Dengan syarat kita melantunkan frekuensi kita menyamai gelas tersebut. Jadi kalau boleh buat macam tu, frekuensi awak tinggi gila lah. Sebab itu kalau kapal terbang, kalau dia terbang rendah sangat, frekuensi yang dihasilkan oleh bunyi kapal terbang tu boleh memecahkan tingkap-tingkap cermin rumah orang. Sebab dia menghantarkan frekuensi yang sama dengan cawan tersebut. Faham tak guys? Okay. Sebab tu masa belajar dulu, kita ada juga namanya bom frekuensi. Satu bom frekuensi, satu lagi bom pressure bomb. Masa cikgu belajar dululah, teori kan. Jadi kalau dia boleh menghasilkan frekuensi yang tinggi ni kan, nak serang orang, dia boleh memecahkan cermin-cermin ni dengan menghasilkan frekuensi yang sama dengan cermin tersebut. Hebatlah. Kalau korang rasa korang mempunyai suara frekuensi yang tinggi, boleh try dekat gelas kat rumah masing-masing. Cuba jerit. Pecah tak? Kalau pecah hebatlah tu. Ya. Okey, itu namanya resonant. Resonant. Jadi frekuensi yang kita hantar tu sama dengan frekuensi yang menerimanya. Kalau korang ada masa nanti korang search kat YouTube, korang tengok jambatan Tomako. Tomako. Tak silap cikgu lah namanya Tomako ke? Tomako kot. Macam itulah lebih kurang namanya. Okay, garisan bangunan jambatan Tomako ni antara jambatan yang bergoyang pada masa tu. Memang diciptakan dia bergerak. Kena angin dia bergerak, dia bergoncang. Cuma pada masa tersebut angin terlalu kencang sangat. Frekuensi angin tu telah menyamai dia punya jambatan ni. So menyebabkan jambatan ni runtuh. Runtuhlah sebab bila dia menyamai dengan frekuensi dia tau, dia akan bergetar, dia akan cuba bergetar maksimum. Walaupun kita bagi sikit je, dia cuba bergetar maksimum. So bahayalah ya. Okay, now. So macam mana berlakunya resonance ni? Okay, yang pertama dia kata sistem dipaksa berayun pada frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya. Okay, dalam kes kaca ni kan, gelas ni dipaksa. Kenapa dipaksa? Inilah kita yang memaksa dia. Kita yang memaksa dia. Kita memberi frekuensi yang sama dengan dia. Jadi dia dipaksa dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi asli dia. Okey. Oleh daya luar. Daya luar ni kita lah. Kita ni sebagai daya luar. Okey, faham tak guys? Jadi sistem kita tu, sistem cawan ni, gelas ni, dipaksa berayun pada frekuensi yang sama dengan kita yang bagi ni. Oleh daya luar. Okey, lepas dia terima, apa berlaku? Sistem resonant ni dia akan berayun pada amplitude maksimum. So ingat guys, bila sebut amplitude ni menunjuk kepada tenaga. Jadi cawan kita ni, bila dia dengar suara kita, dia akan vibrate. Bila dengar dia vibrate, maksudnya dia akan vibrate bila suara kita ni sama frekuensi. Kalau tak sama, dia tak vibrate. Okey. Sekali dia vibrate, dia akan vibrate secara maksimum. Sebab tu dia pecah. Dia mesti kena pecah. Sebab dia akan vibrate maksimum. Macam jambatan Tomako tadi tu. Tomako ke Tacoma? Lupa lagi aku.
Nanti Fika tengoklah kat YouTube ada tak? Tomako ke Tokoma. Macam tu lah lebih kurang namanya. Okey, jadi tenaga maksima akan dipindahkan. Itulah ceritanya. Okey, dalam kes ni contohnya dia bagi example. Kita ada bandul kat sini, pendulum. Okey, bandul X ni kita akan memberikan tenaga kan. Jadi kita gerakkan bandul L ni. Korang rasa manakah yang akan sama dengan dia? Mana yang sama dengan dia, guys? Jom kita tengok. Manakah yang sama dengan bandul X ni? Cuba korang teka. Okey, jom tengok. Manakah yang sama dengan dia? Nampak tak? Yang sama dengan dia adalah D. D. Jadi, bandul X ni, kalau kita gerakkan dia, dia akan menyamai frekuensi D. Okey, jadi kalau kita gerakkan X, jadi X ni akan menghasilkan frekuensi. D ni kita tak gerak apa-apa, tak usik. D ni tak usik. Jadi, X ni akan, dia akan memberi daya lah. Kira X ni daya luar ya. Daya luar. Dan daya luar ni akan memaksa. Memaksa D ni. Sebab apa? Sebab D ni mempunyai frekuensi yang sama ataupun namanya frekuensi asli. Frekuensi asli maksud frekuensi yang sama dengan X ni. Dan dia akan bergetar sehingga maksimum. Ni. Dia bergetar sehingga maksimum ya guys. So daya dipaksa berayun pada frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya oleh daya luar yang berkala. Yang berkala tu maksudnya berayun lah. Sehinggalah dia pun akan berayun sama macam X. Yang lain tak berayun guys. Yang lain akan diam je. Kalau bergerak pun sikit-sikit lah. Dia tak sama. Okey. Macam tu lah ceritanya. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau ada kalau kita pergi muzium ke atau mana-mana ke yang ada yang dia gantung pedang ke, ataupun dia gantung apa-apalah. So kadang-kadang mungkin dia berbunyi. Sebab apa dia bunyi? Mungkin disebabkan ada frekuensi yang lain yang ganggu dia. Kita berasa alamak bunyi hantu ke? Bunyi apa kat dekat apa-apalah muzium ke, kat gua ke, dekat mana-mana ke yang ada tergantung-gantung besi ke ataupun kaca ke kan. Dia kalau vibrate dia akan bunyi lah, betul tak? Jadi sebab itulah kita rasa macam ada bunyi ke. Kadang-kadang angin bertiup yang mempunyai frekuensi yang sama dengan dirinya. Jadi tak adalah hantu sangat guys. Okey guys, jadi kat sini bandul X kita akan beri tenaga memaksa bandul D. Ni cerita-ceritanya lah. Okey dah. Okey guys, nak tanya apa tak sini? So korang boleh nampak sekarang perbezaan resonant dengan perbezaan perlembapan. Perlembapan gerah macam ni. Okey, perlembapan gerah macam ni, dia hilang tenaga dia. Manakala resonant ni dia akan menyamai frekuensi asli je. Itu je guys, cikgu rasa kot yang penting. Ada kat sini lah guys. Tokoma namanya. Betul lah cikgu cakap tadi. Namanya adalah jambatan Tokoma. Nanti korang boleh tengok. Ada video lagi dekat YouTube. Sempat dirakam. Dah lama dah ni. Cikgu rasa dah puluh-puluh tahun dah jambatan ni. Dulu-dululah. So jambatan ni adalah contoh kerosakan akibat resonant. Jambatan ni adalah satu teknologi yang hebat pada masa dia lah. Dibuat jambatan ni kan. Jambatan tu boleh bergerak tau. Ada angin sikit dia bergoyang. Tapi nak jadi cerita, angin tu yang terlalu kuat sangat menyebabkan dia bergetar lah. So dia bergetar, jambatan tu bergetar secara maksimum. Dan dia telah roboh. Jadi dari situlah dia pun belajar lah. Bila buat jambatan, tak boleh buat jambatan tu lagi. Tak pastilah ada meninggal tak guys. Cukup tak sure pula. Okey. Boleh ya? Boleh ya? Itu pasal resonant. Okey, apabila kita mula menolak orang di buaian, gerakan pada mulanya perlahan. Ia berayun dengan amplitude yang kecil. Apabila ayunan mencapai frekuensi asli, tolakan yang kecil akan mengekalkan ayunan tersebut. Betul? Bila nak tolak susah.
Tapi bila dia dah bergayun kan, dia bergayun, kita tolak lagi, dia macam senang nak tolak dah. Dia akan cuba kekalkan frekuensi asli dia. Ni namanya penyanyi opera. Suara soprano namanya. Lupa juga tadi. Tengok supaya digunakan suara dia untuk pecahkan gelas ni. Jadi biasanya suara soprano ni suaranya power lah. Frekuensi cikgu tak adalah guys. Dia boleh memecahkan gelas ni Hebat tak? Sama dengan frekuensi asli gelas tersebut. Jadi dinding gelas akan bergetar dengan amplitude yang besar apabila resonan berlaku dengan pecah. Okay guys. Begitulah ceritanya. Okay, now jom kita buat sikit soalan kita supaya kita lebih faham sikit. So, nombor 1 menunjukkan sistem ayunan. Ini pelembapan ni. Dia guna apa ni? Dia guna berbola. Dia buat berbola dalam air Nanti spring tu akan dia ke bawah ke atas, lama-lama dia akan berhenti. Kenapa berhenti? Sebab ada geseran dengan molekul air. Okey. Soalannya adalah, ni soalan popular sangatlah untuk graf pelembapan ni. So, korang rasa manakah graf pelembapan yang betul? Mula-mula dia tinggi, lepas tu dia perlahan, dia akan habis. So, korang rasa manakah pelembapan dia guys? A, B, C, D. Manakah jawapan yang betul? Pelembapan ni biasanya memang paper 1 lah. Paper 1. Paper 2 pun ada. Okey, ada. Dapat. Okey, jom tengok balik. Manakah pelembapan tadi? Ni pelembapan dia ni. Ili kata A. Okey, Ili. Betul Ili ni pelembapan ni. Okey, so jawapannya adalah A. Okey, Ili, terima kasih ya. Nanti kalau soalan paper 2, dia akan tanya, kenapa dia semakin lama semakin perlahan? So, jawapan kita kerana ada daya luar lah. Iaitu dalam kes ni, daya luarnya adalah geseran air. Kalau dekat udara, geseran udara. Okey, lagi. Nombor 2. Antara kuantiti berikut manakah berkurangan? Manakah berkurangan mengalami pelembapan? Ni, pelembapan tadi kan? Kalau korang tengok, apa yang berkurangan ni? Tinggi, rendah, rendah, rendah. So, apa yang rendah tu guys? Yang tinggi yang rendah ni adalah amplitude. Okay, ingat amplitude. Jadi ingat bila sebut amplitude ni, korang ingat tenaga. Kalau amplitude tinggi, tenaga tinggi. Contohnya, macam manakah tsunami berlaku? Jadi korang kena buat ayat nanti melibatkan amplitude. Korang akan cakap tsunami berlaku tu memusnahkan kerana dia mempunyai amplitude yang tinggi. Bila amplitude yang tinggi, automatik dia akan menghasilkan tenaga yang tinggi. Jadi korang selalulah bila melibatkan nak buat terangkan ke nak buat jawapan, bila ada amplitude je, korang cepat-cepat tambah lagi dengan tenaga. Nak dapatkan poin kat situ. Begitu juga kalau ada tenaga, korang boleh masukkan amplitude. Gitu guys. Okay. Okey, kertas 2. Nampak tak ni? Nampak graf dah tahu dah. Ni adalah pelembapan. Bentuk macam ni pelembapan. Okey, soalannya. Raja 1-1 menunjukkan sebuah boya yang berayun menegak dan akhirnya berhenti. Raja 1.2 menunjukkan graf sesaran masa bagi sistem yang berayun. Okey. Soalannya adalah, namakan fenomena oleh boya tersebut. Nampaklah ni. Kan? Jadi dia adalah pelembapan. Pelembapan ada R tak? Lupa je. Pelembapan ada R tak? Cikgu rasa tak ada R kot. Oh, tak ada R kan? Pelembapan saja. Okey, pelembapan.
Okey, lagi. Namakan dua faktor yang mempengaruhi pengurangan amplitud. Nampak tak? Pengurangan amplitud. Kenapa amplitud ni semakin berkurangan? Yang kedua dia berkurangan. Tengok, bila sebut amplitud, kena sebut tenaga. Amplitud berkurang, tenaga berkurang. Jadi kita pun sebutlah yang pertama, kerana kehilangan tenaga. Ataupun kita boleh kata amplitud kurang, kurang tenaga. Ataupun tenaga menjadi kurang. Okey. Okey, jadi kita relatekan dengan tenaga bila sebut amplitud. Okey, sebutlah kehilangan tenaga ni disebabkan siapa? Siapa yang menyebabkan dia? Kerana dia bergeser. Kan? Kalau pendulum tadi dia bergeser. Dalam kes ni nampak tak? Boyan dalam air. Jadi kita buatlah bergeser dalaman antara molekul air. Okey, kalau udara kita sebutlah bergeser di antara molekul udara. Okey, kalau korang lupa nota cikgu pun dekat sini nota cikgu tengok, aku tunjuk balik. Cikgu punya nota kat sini mana? Ni ada ni. Okey, dia ada dua sebab, pelembapan luar, pelembapan dalam. Kalau luar ni kehilangan tenaga disebabkan oleh rintangan udara, rintangan air. Kalau dalam tu sendiri disebabkan oleh daya antara molekul dalam partikel tu sendiri. Tapi jaranglah ditanya pelembapan dalam. Kita sentiasa bagi reason pelembapan luar. Sebab apa? Sebab dia akan buat dekat air, dia akan buat dekat udara. Jadi biasanya kita melibatkan pelembapan dalam, luar ni. Jadi inilah. Okey. Okey, now seterusnya. Berdasarkan graf 1/2, tentukan tempoh ayunan. Okey, tempoh ayunan jom kita belajar sikit. Kita ingatkan balik. Okey, katakanlah kalau mula dekat sini. Ini tempoh ayunan kita. Satu atas, satu bawah. Cukup. Ini tempoh ayunan kita. Dah cukup lah ni guys. Lagi. Okey, ada kadang dia bagi macam ni. Dia bagi dua titik je. Dia bagi sini satu. Contohlah. Dia bagi sini satu. Ini pun antara dua titik puncak ni pun ini juga adalah tempoh guys. Jadi ini pun tempoh. Ini pun tempoh. Tempoh ni lagi mudah. Okey, tempoh ni korang kena tolak ni. Nampak tak? 8 tolak 2. Jadi 6 lah tempoh dia. Kalau sini, korang terus dapat 6. Okey? Okey, ni bentuk yang pertama. Ni bentuk scene sebab dia start dengan kosong macam ni. Okey, let's say kalau dia ada bentuk lain. Contohnya macam ni guys. Dia start kat atas. Kalau start kat atas, ini baru namanya satu ayunan lengkap. Jadi inilah ayunan lengkap kita guys. Faham tak? Kalau ada katakanlah tiba-tiba dia buat lagi, korang boleh ambil lah puncak dengan puncak. Ataupun dengan puncak ni pun boleh. Ini pun kira satu tempoh ayunan. Bila sebut tempoh tu satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap. Boleh Kalau cikgu gerakkan pen cikgu ni daripada kiri ke kanan, dia kena balik semula ke kiri. Itu namanya satu ayunan lengkap. Satu pusingan lengkap. Okey. Alright. Jadi dalam kes ni, jom kita tengok. Besarkan sikit. Kat manakah ayunan lengkap dia? Okey. So, kalau kat sini kan, kita boleh nampak ni. Antara puncak dengan puncak. Ini puncak, ini pun puncak. Nampak tak puncak ni dua ni? Sinilah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 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 1, 2, 3,
ini adalah satu ayunan lengkap. Jadi jawapannya adalah 1. Jadi tempoh dia adalah 1. Okey guys, nak tanya apa tak sama sini? Korang okey tak dengan cikgu explain ni sini guys? Untuk tempoh ni, boleh? Dalam kes ni tempoh dia 1. Satu apa tengoklah masa. Dia pakai saat, jadi tempohnya adalah 1 saat. Macam tu. Dam, okey Dam? Boleh? Boleh menerima? Jadi tempoh ayunannya kita buatlah 1 saat. Okey, boleh. So next kita nak tengok pula pengiraan untuk frekuensi. Frekuensi kita dah belajar sebelum ni. Frekuensi kita ada 2 formula. Formula pertama F sama dengan 1/T. Dalam kes ni kita akan pakai inilah. Satu lagi kita ada V sama dengan F lambda. Ini pun ada F juga. Jadi kat sini tak ada hal laju. Tak ada lambda. Lambda ni dia punya panjang gelombang. Tak ada. Jadi dalam kes ni tak pakailah formula ni. So kita pakai formula ni. Ya guys. Jadi F sama dengan 1/1. So jawapannya adalah 1 Hz. Jangan lupa unitnya. Begitu. Okey. 1 Hz saja. 1 Hz tu kecil lah, tak besar. Tak besar. Okey, kalau cikgu kata 100 Hz, apa maksud 100 Hz? Sajalah kita teka kan. Apa maksud 100 Hz? Apa dalam fikiran korang kalau sebut 100 Hz? Hmm. 100 Hz maksudnya apa ni? 100 Hz maksudnya adalah 100 ayunan ataupun 100 getaran dalam 1 saat. Bayangkan kalau cikgu boleh vibratekan pen ni dalam masa 1 saat 100 kali. Korang rasa boleh buat tak? Kalau korang boleh buat tak? 1 saat ni 100 kali vibrate, bergetar. Tak mampu kan? Tak mampu juga, tak sampai ni. Kalau saat aku rasa dia akan 10 je kot. Paling laju 10 je. Okay, pernah tak korang tahu? Kalau malam-malam kita nak tidur, nyamuk datang. Nyamuk bunyi bising kan, sayap dia. Nyamuk, lalat, nak tidur tak senang. Kenapa nyamuk tu boleh mengganggu kita? Korang rasa sayapnya tu, dia kibas-kibas sayapnya tu berapa hertz? Cuba korang teka sikit. Berapa hertz kah sayap nyamuk? Korang rasa? Adam rasa 75 kali. 1 saat. 70 hertz lah. 75 hertz. Tak Adam. Tinggi lagi Adam. Dalam 1 saat tinggi lagi Adam. Betul Ili, 200. 180, tak silap cikgu lah ya. Ni korang boleh cek balik. Tak silap cikgu, 180 hingga 230. 230 ni yang betina. Betina tinggi sikit. So antara tu lah. Jadi lalat pun bingung sama. Bayangkan dia punya sayap tu, 1 saat saja dia boleh kibas sebanyak 200 kali guys. Sebab itulah bunyi bingit. Bukan senang dia nak hidup tu. Bayangkan banyak mana dia punya energi dia perlukan. Dia punya mitokondria. Sebab untuk menghasilkan energi, mitokondria je boleh buat. Jadi banyaklah kena isap darah tu. Dia nak convert kepada hertz dia tu. Itulah maksudnya. Jadi kalau kita tengok macam siaran radio ke, 1.33 Hz contoh lah ya.
Jadi maksudnya kita kena carilah frekuensinya. Biasanya kilohertz ni, kan? Kena carilah frekuensi yang sama yang memancarkan gelombang tersebut. Jadi baru kita dapat hertz dia. Okay guys, so kita masuk lagi soalan yang berikutnya. Okay, nombor 2, rajah di bawah menunjukkan satu bandul Barton namanya, terdiri daripada 5 bandul. Ringkas digantung secara mendatar. Apabila A ni berayun, maksudnya kita lah yang ayunkan A tu. Jadi A ni ibarat macam daya luar ya. Daya luar berayun, nanti dia akan menghasil frekuensi. Nampaknya yang C yang akan dapat. C yang menerima frekuensi kerana menyamai frekuensi asli dia. Okey, now soalannya apa? Perhatikan bandul ABCD akan berayun dengan amplitud berbeza tapi dengan frekuensi sama. Apakah yang dia masukkan dengan amplitude? Amplitude ni, amplitude ni tenaga kan? Apakah maksud dengan amplitude? Amplitude ni yang atas ni guys. Ni namanya amplitude. Amplitude ni adalah jarak atas ke bawah. Jadi kadang-kadang macam ni. Kita nak cerita sikit ni, kesalahan biasa pelajar buat. Contohnya kita ada graf macam ni. Okay, let's say lah sini kita akan buat 4. Sini kita buat negatif 4 kat bawah ni. Jadi pelajar kata amplitude semua ni. Ini salah ni, bukan amplitude tu. Amplitude adalah yang atas sahaja guys. Ini je. 4. Ataupun ambil bawah pun boleh. Tapi kita pakai dia 4 juga. Jadi dalam kes ni amplitude kita 4 je lah. Bukan 8. Kalau nak ambil bawah pun boleh ambil 4 je. Jadi 4 ni apa? 4 ni sebenarnya dia adalah sesaran. Dia jarak lah. Tapi dia ada arah. Jadi kita panggil dia sesaran. Dia ada arah. Dia special sikit. Okay. Jadi amplitude ni adalah sebenarnya sesaran. Sesaran apa? Sesaran maksimum. Dalam sesuatu graf, dia adalah maksimum. Dia maksimum. Okey. Dari mana? Dari titik keseimbangan. Kosong ni namanya titik keseimbangan. Kenapa seimbang? Sebab atas, bawah. Atas, bawah. So, ini namanya titik keseimbangan. Okey. Jadi, kita boleh beritahu bahawa amplitude ni sebenarnya adalah sesaran. Okey, sesaran maksimum dari titik, kita boleh kata titik sifar pun boleh. Elok lagi kita kata titik keseimbangan. Kita boleh juga kata dari sifar. Boleh juga ya. Cikgu cadangkan pakai titik keseimbangan lah. Lebih formal sikit. Itulah definisi sesaran. Okey. Pendulum manakah akan berayun? Pendulum C. C. Okey, nyatakan sebab. Kenapa C? Okey, kat sini sebab dia frekuensi yang sama. Okey, sebab kita tak tahu lagi frekuensi sama tak. Sebab kita berdasarkan pada pandangan kita kan. Jadi kita kena bagi reason berdasarkan pada pemerhatian kita. Jadi pemerhatian kita boleh katalah frekuensi dulu. Kita kena kata kerana apa? Kerana panjang pendulum yang sama. Itu yang kita nampak mula-mula. Walaupun dah tahu frekuensi sama kan. Kita nak explain kat sini, kita kena rujuk pada gambar rajah dulu. Jadi sebab dia kita akan cakap kerana panjang pendulum yang sama. Sama panjang. Pendulum yang sama panjang. Okey, namakan fenomena ini. Fenomena ini namanya apa? Frekuensi yang sama, dia adalah resonance. Janganlah terbalik dengan pelembapan. Selalunya terbalik. Pelembapan tadi graf yang semakin berkurang kan. Ini namanya resonance. Okey guys, dah settle tu je. Cikgu nak target satu lagi guys. Cikgu nak target pantulan satu lagi. Okey guys. So resonance dengan pelembapan dah habis. Kita nak bagi pantulan. Pantulan ni korang pernah belajar masa form 3 dulu. Okey.
Okey, pantulan ni dia mesti sama dengan sudut tuju, mesti sama dengan sudut pantul namanya. Okey, jom. Kita tengok sini dulu So, antara alatan-alatan yang akan korang kena tahu, yang pertama namanya adalah stroboskop. Pernah dengar tak stroboskop? So, apakah fungsi stroboskop? Antara soalan yang akan selalu ditanya. Okey, dekat sini kan kalau korang nampak, sini kita ada vibrator. Vibrator ni maksudnya dia menghasilkan ombak-ombak. Dia akan ada ombak lah, akan ombak. Jadi ombak ni akan terhasil. Jadi bila ombak tu terhasil, dia ada lampu dia. Lampu tu akan menghasilkan bayang-bayang pada layar dekat bawah ni. So bayangkan gelombang tu bergerak, korang rasa bayang-bayang tu bergerak tak? Ya, bayang-bayang tu bergerak lah. Jadi bila bergerak, macam mana kita nak ukur? Ambil pembaris kita ukur. Boleh tak? Tak boleh ukur sebab dia bergerak. Faham tak? Dia bergerak. Jadi macam mana nak buat? Apa yang diorang buat? Diorang gunalah stroboskop. Jadi stroboskop ni fungsi dia untuk membekukan bayang-bayang tu. Bayang-bayang tu tidak bergerak lah. Okey. Bila tak bergerak, barulah kita boleh ukur panjang bayang-bayang tersebut. Bayang-bayang ni kita ukur untuk apa? Untuk dapatkan lambda. Untuk dapatkan panjang gelombang. Bila dia dah pegun kan? Untuk pegunkan gelombang tu, kita boleh ukurlah panjang antara satu gelombang dengan gelombang yang satu lagi. Dapatlah lambda dia. Itulah tujuan stroboskop. Okey, ni namanya tangki riak ya guys. Kalau korang dah buat eksperimen dekat sekolah, namanya adalah Reaper tank. Reaper tank ni adalah tangki riak. Tangki riak. Ni. Kat sekolah orang ada tak? Masuk belum? Dah buat belum? Adam dah buat belum Adam? Tapi ada setengah sekolah tu mungkin dia rosak ke, mungkin tak sempurna, ada juga macam tu. Kalau macam tu biasanya korang akan tunjuk video je lah kat lab tu. Kan? Okay, tahun ni tak tahulah mungkin apa eksperimen yang korang kena buat. Kalau kena buat benda ni, sekolah kena ada lah. Okay, now soalannya adalah Rajah 3 rajah menunjukkan gelombang 7 sebelum. Oh, kat sini dia letak papan, nampak tak? Maksudnya mungkin gelombang tu datang, nanti gelombang tu datang, terkena, dia akan terbias lah. Macam tu lah kot maksudnya. Terbias macam tu ataupun mungkin juga macam ni. Terbias macam tu. Okay guys. Mungkin macam tu lah maksudnya kot. Papan. Tak nampak sangat gambar rajahnya. Tapi logiknya macam tu lah. Nampak tak papan pemantuk dia? Jadi rajah menunjukkan gelombang 7. Okay, 7 ni anak panah ni, nampak tak anak panah ni? Ni 7 namanya. Okay, ni gelombang pantul. Ni pantulan. Ni 7. Okey, jadi kita nak kira sudut 7. Sudut 7 mana? Sudut 7 ni. Incident. Ini reflection. Okey, nanti soalan cepu cemas, dia tak bagi kat situ. Korang kena ingat macam ni. Korang kena ingat, tengah-tengah ni namanya garis normal. Garis apa? Garis normal. Jadi, sudut kita ni sentiasa dengan garis normal. Nanti soalannya dia akan bagi kat sini. Dia saja bagi kat sini guys. Katalah dia bagi 40. Jangan pakai ini. So kena kira ini 90 ya. Ini 90 kan. Jadi kat sini automatik akan jadi 50. Macam tu lah. Jadi pakai yang 50 ni untuk pengiraan. Okey, kalau sini 50, sini pun 50. Ni contoh juga bagi ya. Soalan macam tu. Soalan dia akan bagi sini. Dia saja perangkap kita. Kita pun pakailah yang itu. Dah salah. Okey, jadi konsep pantulan, sudut 7 dia, I, incident, sama dengan reflect. Sudut 7 sama dengan sudut pantul. Itu dia punya prinsip dia. Okey. Now, tanpa membuangkan masa, kita nak buat jawapan kita. Soalan apa dia nak ni? Oh, ni baru nota yang soalan tadi.
Sini ada apa ni? Hukum pantulan dia, iaitu sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Tu adalah hukum pantulan. Lagi apa lagi beritahu? Okey, frekuensi gelombang setuju gelombang pantul penggetar adalah sama. Okey, maksudnya macam ni. Maksudnya kalau korang tengok daripada atas ni kan, daripada atas ni, dia punya lambda dia ni sama dengan lambda dia ni. Walaupun dia telah langgar batu. Dan dia punya frekuensi pun sama dengan frekuensi yang dah lepas dan dah langgar. Sama. Apa yang bezanya? Yang bezanya adalah arah. Ini macam ke kiri kan, ni ke kanan. Arah dia. Ni ke bawah, ni ke atas. Jadi yang berbeza adalah arah dia. Arah dia berbeza. Okey, logik lah kan. Nanti tanya juga tau. Dia tanya, adakah frekuensi sama? Jawapannya ya, sama. Frekuensi yang sama. Okey. Jadi kat sini dia kata frekuensi yang sama ya, pantulan sebelum dan selepas. Okey, inilah istilah-istilah dia. Cikgu tak nak pergi detail. I tu untuk apa, R tu untuk apa, lambda, frekuensi, velocity, dan juga arah. Arah tak ada simbol. Arah rambatan. Dalam kes ni, arah rambatannya tak sama guys. Dia punya arahnya tak sama ya. Satu ke bawah, satu ke atas. Frekuensi sama, arah tak sama. Okey. Okey, sedikit lagi. Hukum pantulan. Ingat tadi hukum pantulan kata apa? Hukum pantulan kata sudut tuju sama dengan sudut pantul. Ni, hukum pantulan kata sudut tuju sama dengan sudut pantul. Okey, gelombang tuju, gelombang pantulan dan garis normal adalah pada satah yang sama. Okey, pada satah yang sama. Ni. Maksudnya dia duduk pada satah yang sama ni. Ya? Itu je lah. Apa lagi nak beritahu? Ni cara lukis. Cara lukis tengok pada soalan nanti guys. Jumpa soalan kita buat lukisan. Ni aplikasi je lah. Aplikasi ni biasalah soalan hot. Dan soalan ciri-ciri. Contoh kat sini dia pakai endoskop. Siapa yang pernah pergi operation, biasanya diorang akan masukkan endoskop lah, sama ada melalui hidung ke, mungkin dia operate sikit dekat perut ke dan sebagainya. Kat sini dia pakai melalui hidung. Nak tengok dalam perut dia. Mulut susah sikit kot, masuk ke hidung. So endoskop tadi daripada sekumpulan fiber optik cahaya diletakkan pada satu hujung dan ia mengalami banyak pantulan penuh. Okey, sekarang ni dia akan pakai fiber optik. Contoh kegunaan fiber optik ni kita pakai kat rumah kita adalah Unify. Internet lah. Internet tu pakai fiber optik. Sebab dia punya datanya laju, kerana bila kita hantar datanya akan terpantul dalam tu saja. Contohnya saya tunjuk sikit. Katalah kita ada fiber optik. Jadi kalau kita hantar satu signal ke, so internet tu akan pergi, dia akan pantul balik. Jadi data kita ni memang data ni tak akan terhilang. Sebab tu dia akan pergi pantul dengan lajunya. Kalau kita pakai Cooper, dia akan reflect, dia akan bergeser. Bila pantul dia bergeser. Dia pantul dia bergeser. Satu, dia akan panaskan wire kalau Cooper, dan satu lagi dia bergerak perlahan lah. Dia nak bergerak susah kan wire. Tapi kalau fiber optik dia bergerak laju. Sebab itulah kita punya internet Unify berbanding dengan Streamit yang lama dulu lebih laju guys. Jadi kat sini dia pakai untuk endoskop. Sama lah konsep dia pakai untuk Unify. Mungkin jenis fiber je beza lah sikit guys. Jadi bila dimasukkan cahaya ni kan akan masuk dekat kita punya endoskop punya fiber tu. Cahaya masuk, dia pantul. Jadi cahaya yang dihantarkan tu sepenuhnya akan masuk dan akan menerangi dalam perut dia tu. Jadi boleh nampak lah. Nak pakai lampu besar tak boleh. Endoskop tu kecil je guys. Wire dia kecil je. Macam wire biasa tu tapi dalam bentuk fiber optik. Fiber optik ni macam kaca tapi plastik.
Macam tu. Dia kuat. Jadi banyaklah pantulan cahaya penuh kat sini digunakan untuk memeriksa organ dalaman. Ini salah satu contoh aplikasi yang kita gunakan pantulan. Okey. Okey, nanti bab ni nanti kita jumpa lagi. Dalam hujung bab ni kita ada satu bab pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Ini best sikit nanti kita belajar ya. Sambut nanti kita belajar nanti. Okey, aplikasi lain lagi kita tengok juga dalam cermin. Side mirror. Jadi ini pun pantulan juga. Pantulan pergi kepada cermin sampai ke mata kita. Jadi digunakan dalam cermin sisi. Begitu juga cermin dentis, pantulan juga. Lagi pantulan juga kita buat dekat, nampak tak? Ini adalah kita punya penghalang ombak. Jadi kalau nanti ombak tu datang, dia akan pantul balik untuk menghalang daripada pantai ni terhakis. Ini juga digunakan dalam aplikasi pantulan. Okey, lagi kita guna lagi namanya sonar. Pernah dengar sonar tak? Sonar ni adalah bunyi. Salah satu antara sonar yang digunakan adalah untuk mengesan baby dalam perut ibu lah. Kan nampak scan kan? Scan baby tu, baby lelaki ke perempuan ke. Dia guna sonar, dia guna bunyi. Tak boleh guna X-ray, nanti matilah sel baby tu. X-ray tu boleh membunuh sel-sel manusia. Jadi dia guna sonar. Ingat sonar, ingat bunyi ya. Bunyi yang frekuensi dia tinggi sikit lah. Contohnya kita guna untuk tangkap ikan dalam laut, guna sonar. Kalau sonar yang tinggi namanya ultrasonar. Ultrasonar tu lebih tinggi sikit. Kalau untuk baby tu pakai sonar biasa je lah. Ultrasonar bahaya pula kan baby dengar kan. Okey, nampak tak sini? Sonar ni adalah gelombang bunyi guys. Sonar ni adalah gelombang bunyi. Gelombang yang digunakan ialah gelombang ultrasonik. Dan sebagainya lah. Tengok ni. Tengok ikan dalam laut pun diguna juga. Kapal karam pun diguna juga. Menentukan kedalaman laut pun diguna jugalah. Sonar. Dan sebagainya lagi. Lagi tak lain? Okey, tak apa. Cerita pasal dia emit tu nanti kita tengok pada soalan dia. Okey, ini adalah contoh dia mengesan kedalaman laut ataupun ikan ke. So cara dia macam mana? Dia ada generator. Dia ada namanya pantulan. Kan? Ini gelombang lah. Jadi gelombang ni akan pergi sampai dekat dasar, nanti dia akan pantul balik. Faham tak? Tu namanya pantulan. Jadi dekat sini kan kita ada 2 kali distance. Sekali distance, 2 kali distance. Nampak tak? Pergi dan balik. Jadi, okey, sebelum cikgu cerita pasal dia punya formula, formula asal dia sepatutnya macam ni guys. Ingat tak? Hal laju sama dengan distance bahagi time, masa. Okey, disebabkan kat sini kita ada 2 kali jarak, jadi kita tambah 2 kat situ guys. Jadi daripada sinilah kalau kita transferkan dia akan jadi VT sama dengan 2D, D sama dengan VT bahagi 2. Daripada sinilah terbitnya formula ini guys. Jadi kalau korang lupa formula dia, sebenarnya dia berasal daripada formula hal laju sahaja. Jadi bolehlah tahu kedalaman dia. Biasanya soalan nak cari kedalaman. Kedalaman laut, kedalaman nak cari kapal karam, dan sebagainya. Okey guys, boleh faham ke? Nak tanya apa-apa tak? Kita buat soalan sikit. Boleh? Kurang-kurangnya kita buat soalan ABC. Kita ada lagi masa kan? Okey, jom kita buat sikit. Okey, satu, Rajah menunjukkan fenomena pantulan gelombang. Ni nampak tak? Kalau macam ni gema lah ni. Dia datang balik. Okey. Soalannya adalah, Rajah manakah menunjukkan fenomena gelombang pantulan? Korang rasa mana satu? C lah kan? Aku dah cakap dia C lah kan? Betul tak? Okey, ni bukan ni. Ni nanti korang akan belajar lagi. Fenomena lain. Korang belajar lagi.
refraction, reflection, interference, ada lagi lain Jadi kalau pantulan sampai sini dulu kita belajar. Ini pun kita belajar benda lain nanti. Ini kalau malam kita dengar lebih kuat berbanding siang. Sebab itu kalau ada paip air menitis kat sinki kan, malam tu lebih kuat bunyi, betul tak? Kenapa lebih kuat? Nanti kita ceritalah sampai bab tu nanti. Okey, nombor 2. Ini pengiraan dia guys. Cuba korang kira sikit menggunakan formula tadi. D sama dengan VT per 2. Cuba korang guna. Apakah jawapannya? Lajunya, masa dia 0.36. 2 tu standard lah. Okey, berapa dapat? Cuba korang kira. 1005 darab 0.36 bahagi 2. 270 meter guys. Ada tak? Ada. Macam itulah kegunaan dia. Okey, kuantiti manakah yang berubah setelah gelombang dipantulkan? Frekuensi tak berubah. Frekuensi sebelum dengan selepas sama, ingat tadi. Lambda sebelum dengan selepas sama. Yang berubah apa? Yang berubah adalah arah. Arah sebelum dengan selepas tak sama. Okey, kat sini kau nak sentuhkan sikit guys. Kau nak sentuh sikit. Sini ada laju. Kan? Okey, laju dengan hal laju tak sama. Okey, katakanlah tiba-tiba ada juga hal laju jawapan dia. Okey. Laju ni, laju sama ya, laju sama. Laju ni kita panggil speed. Okey, laju sebelum dengan selepas sama. Tetapi hal laju tak sama guys. Hal laju sebelum dan selepas tak sama. Kenapa? Laju sama, hal laju tak sama. Sebab apa? Sebab apa guys? Cikgu nak beritahu sebab ada soalan macam ni keluar nanti. Okey, yang pertama, laju sama sebab laju ni jarak saja. Melibatkan magnitude. Hal laju melibatkan magnitude dan arah. Nampak tak? Arah pun tak sama. Disebabkan itu, hal laju pun tak sama. Walaupun formula dia sama. V sama dengan S bahagi T. Ni untuk hal laju. Untuk speed, untuk laju, dia pakai D. Kan? Distance. So, ni bear in mind guys. Jadi, jangan kita keliru pula. Kenapa laju dengan laju tak sama? Memang tak sama lah sebab laju ni magnitude saja. Hal laju, magnitude dan arah. Sini pun arah pun tak sama. Jadi, hal laju pun tak sama lah. Okey. Okey. Nak beritahu tu je. Okey, lagi. 4. Gelombang bunyi dipantulkan daripada dinding konkrit. Bandingkan manakah betul gelombang bunyi terpantul dengan gelombang bunyi 7. Okey, pantul 1, 7 1. 7 tu kita yang bagi. Pantul tu datang balik lah. Okey. Apa ni? Laju bagi gelombang 7 dengan gelombang pantul adalah sama. Dah betul dah. Ingat sebut laju. Laju sama. Hal laju tak sama. Kalau bila frekuensi gelombang 7 adalah lebih kecil. Tak. Frekuensi sama. Sebelum dan selepas. Sudut 7 lebih besar. Tak. Sudut 7 reflect dengan sudut 7 pantul sama. I dengan R sama. Panjang gelombang 7 adalah lebih pendek. Panjang gelombang pun sama guys. Yang tak sama arah. Arah tak sama. Satu lagi adalah hal laju tak sama. Laju sama. Okey. Okey lah guys, soalan last kita. Sebuah kapal memancar satu denyut panjang gelombang. Ni pun sama, pakai yang tadi. D sama dengan VT bahagi 2. Korang masukkanlah berapa nilai dia guys. So, hal laju 1500. So, masa dia 0.12 divided by 2. Jom kira berapa dapat? 0.12 divided by 2. Kita dapat 90 guys. Betul tak?
Okey, boleh Alright. Okey, ni kita bincang minggu depan lah guys. Takut korang dah tak boleh terima banyak sangat ni. Okey. Okey Dam, nak tanya apa Dam? Mira nak tanya apa Mira? Syafiqah ke? Anything? Kalau ada apa-apa yang terlintas ke ataupun cikgu laju ke tadi ke, ada tak nak tanya? Secara keseluruhan macam mana? Okey tak Naura? Cikgu tak expect banyak. Korang dapat separuh pun apa cikgu explain pun dah okey dah. Sebab benda ni kan kita belajar ni memang kadang-kadang kena banyak kali dengar, belajar baru kita lebih faham. Sekali dengar tu dapat separuh pun cikgu expect dah okey dah guys. Adam, ada apa nak tanya Adam? Untuk pantulan ni, okey. Adam okey je kan? Okey Adam, kalau macam tu minggu depan kita sambung lagi. Dan kita akan masuk pembiasan pula. Pantulan dah. Minggu depan kita masuk pembiasan. Satu lagi adalah pembiasan dengan apa ya? Pembelawan. Jadi pantulan, pembiasan, pembelawan. Nama dekat-dekat pun. So okay guys, jumpa lagi Bye semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay Syafiqah, Kimira, Kenara, see you soon.